Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan bacaan kita kepada kitab Hikayatun Fiqhiyah. Pada hari 27 hari bulan Julai 2021, kita sudah masuk ke siri yang ke-69. Kisah kita pada kali ini iaitulah kisah seorang laki-laki yang beri minum kepada seekor anjing yang kehausan, dahaga. Dan apakah hukumnya beri minum kepada haiwan, beri makan kepada haiwan? Terutama sekali alergik dekat kita ni, main dengan anjing-anjing ni, kan? Kalau beri kepada kambing tu rasa tak ada masalah dah. Tapi beri kepada anjing, apa cerita? Baik para pelajar sekalian, hadis yang kita akan bincang ni hadis bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayat oleh Abu Hurairah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Sedang seorang laki-laki berjalan pada satu jalan. Laki-laki ini tak tahu siapa, tidak disebut, zaman mana pun tak sebut. Nabi sebut rajulun yamshi, berjalan, bi tariqin, pada satu lorong. Ishtadda alaihi al-'atashu, bersangatan dahaga dia, tekuk dia kehausan sangat. Dahaga. Fawajada bi'ran, dia dapati ada sebuah telaga perigi, ada air dalam perigi tu. Tapi nak ambil air tu kena turun naik, tak ada timba. Kena terjun. Dia telaga Arab ni jangan bayang macam telaga di kampung kita, kerek besar ni nak turun macam mana. Telaga Arab ni luas, macam bilik gini. Dia punya lubang dia tu mungkin 10 kaki, 12 kaki dia punya lubang. Jadi ada setengah telaga tu dia luas, boleh turun bawah. Fanazala fiha fashariba. Tuan-tuan perhati bahasa Nabi, bi'ran fiha. Fanazala fiha. Maka laki-laki tadi turun dalam telaga, fashariba, dia pun minum air telaga. Orang Kelantan kata togok situlah, togok mana minum air kat situ. Thumma kharaja, kemudian dia pun balik naik sampai atas. Fa iza kalbun yalhathu, tiba-tiba dia dapati seekor anjing yang terjeler lidah, yakulus thara, duk jilak tanah. Mungkin sekitar telaga tu tanah pun ada basah. Dia duduk jilak situ. Minal atash, terlalu dahaganya anjing tadi duduk jilak tanah. Faqala ar-rajulu, si laki-laki tadi bercakap dengan diri dia, laqad balagha hadzal kalba minal atashi. Anjing ini telah kehausan, dahaga yang bersangatan, mithlul ladzi kana balagha minni, sebagaimana yang telah aku lalui tadi. Maksudnya sebelum dia minum air tadi, dia terasa sangat dahaga. Jadi dia dapat memahamilah, orang panggil faham jiwa, bagaimana anjing tu sekarang menghadapi perasaan dahaga tadi. Fanazal al-bi'ra, dia pun turun semula dalam telaga, turun balik. Famala khuffahu ma'an, dia bukanya kasut dia, khuf ni dia panggil stokin dari kulit, lekatlah air tu. Dia pun buka kasut dia, stokin dia, khuf dia, masuk air,
Summa amsakahu bifihi. Kemudian digigit. Ambil stoking dia tu, gigit dengan mulut. Hatta raqiya, sehingga dia naik semula ke atas. Mana nak pegang dengan tangan tak boleh. Mungkin dia tangan dia terpaksa kena bergantung ke nak naik telaga tu. Jadi gigit dengan mulut. Semangatnya dia nak tolong anjing. Fasaqal kalba. Dia pun bagi anjing tu minum. Anjing, silakan. Apa jadi? Dengan kebaikan yang dia buat tadi, apa dia dapat? Fasyakarallahu. Tengok tuan-tuan. Syakarallahu. Ha baris depan. Ini seronok bahasa Arab ni kan. Syakarallahu lahu, Allah Taala pun terima kasih kepada dia kerana dia tolong hamba makhluk Allah Taala anjing tadi. Faghafara lahu, Allah ampunkan dosa dia. Bila sampai di sini, sahabat-sahabat bertanya, qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhihi al-bahaimi la ajran. Wahai Rasulullah, adakah kami beri makan, beri minum binatang hayawan seperti ini boleh pahala? Lebih-lebih lagi anjing ni. Anjing tu. Dahlah kita orang Syafi'i ni sensitif sangat dengan anjing ni kan. Najis mughallazah. Faqala sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ingat para pelajar. Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Apa Nabi SAW bagi tahu? Pada setiap kabid jantung yang bergerak ni, maknanya hayawan yang hidup lah, ajrun, boleh pahala kalau kamu bantu. Hadzal hadis rawahu Muslimun wal lafzu lahu wa rawahu al-Imam al-Bukhari wa Ahmad wa Abu Daud wa Malik wa ghairuhum. Mana hadis ni sahih. Baik. Dilalatul hadis. Hadis ni menunjukkan kepada apa? Yu'jarul mar'u. Seseorang itu akan diberi pahala oleh Allah idza tasaddaqa 'alal bahaim. Apabila dia sedekah kepada hayawan. Jadi kita dah melalui dah bab sedekah ni kan. Sedekah setengah harta, setengah semua harta, setengah ini kita masuk kepada sedekah, bab sedekah kepada hayawan. Cerita ni terakhirlah dalam bab sedekah. Baik. Para pelajar sekalian, maknanya kalau kita ada duit, kalau kita ada makanan, kita tengok hayawan-hayawan kelaparan, dahaga, bagi dia minum, bagi dia makan. Boleh pahala. Walaupun dia tu anjing, apa saja hayawan pun boleh pahala. Hayawan yang ada denyut jantung yang berdenyut, maknanya yang hidup, boleh pahala. Cuma ada beberapa kategori hayawan yang Nabi benarkan kita bunuh dia, dengan sebab hayawan ini sama ada menyakiti orang ataupun merusakkan benda-benda, maka kita boleh bunuh hayawan ini. Baik para pelajar sekalian, minal mawdu'atil lati tusar, di antara isu yang dibincangkan dalam hadis ini 10 perkara. Yang pertama, rawi al-hadis. Periwayat hadis ini siapa? Nama dia Abu Hurairah. Riwayat dia sudah pun disebut beberapa kali dalam banyak siri-siri yang lepas. Nama dia yang masyhur Abdul Rahman bin Sakhrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Sahib sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat rapat, peringkat akhir. Sebab Abu Hurairah masuk Islam kemudian. Peringkat awal ni Abu Bakar lah, daripada awal lagi. Walaupun dia masuk Islam mutaakhir, tetapi aktsaruhum riwayah. Di antara orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baca je. Buka je kita hadis. Jarang tak jumpa nama Abu Hurairah. Maknanya banyak riwayat. Hatta syakka ba'du sahabah.
Sebahagian sahabat kata, betul ke Abu Hurairah ni? Masuk Islam kemudian, tapi riwayat dia banyak. Orang macam tak apa yakin lah ya. Gitulah. Betul kamu Abu Hurairah mendengar pelik-pelik ni banyak sangat ni. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu jawab, "Innakum taz'umun," kamu sangka Abu Hurairah ni banyak meriwayat hadis. Kan? Mari aku bagi tahu kepada kamu sebab apa. Kenapa aku boleh riwayat banyak hadis? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada aku, inni kuntum ra'an miskinan. Aku ni seorang yang sangat miskin. Aku bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mil idbatni. Ikat perut aku nak ikut Nabi belajar ni. Nak pergi kerja tak sempat nak mengaji. Nak belajar tak ada makanan, terpaksa kena ikat perut. Dia punya lapar. Kata Abu Wakan al-muhajirun yashghaluhum as-saf fil aswaq. Orang-orang muhajirin hak mari Mekah sibuk dengan jual beli. Mereka pergi berniaga di pasar Madinah tu nak cari rezeki. Wa kanatil ansar, orang-orang Ansar, orang Madinah pula sibuk dengan duk jaga kebun-kebun. Orang Madinah ni toket banyakkan kebun, ahli pokok tama, mana ada milik tanah. Jadi aku tak pergi jual beli, aku tak pergi ke kebun, aku duduk di sufah. Sufah ni tuan-tuan macam pondok lah zaman kita ni. Duk ngaji pondok, tunggu Nabi SAW keluar nak bagi kuliah, Abu Hurairah ada kat depan. Itu kerja dia. Kata Abu Hurairah, fahadartu minan Nabi SAW majlis. Maka aku dapat mengutip hadis-hadis Nabi yang banyak. Orang lain sibuk dengan pasar, sibuk dengan kebun, aku tak sibuk dengan belajar. Satu hari Nabi SAW bersabda, man yabsut rida'ahu hatta aqdi maqalati. Siapa dia buka ridak ni kain yang kita pakai atas bau ni, buka hampa kain ni sampai aku selesai ceramah ni, summa yaqbiduhu ilaih, kemudian dia ambil kain, dia lipat selimut dia, falan yansa syai'an sami'ahu minni, orang ni tak akan lupa lagi apa yang dia dengar daripada aku. Dengar macam ni, fa basattu burdatan alayya, aku pun buka lah kain yang aku duduk selimut ni, buka letak sini. Hatta sehinggalah Nabi SAW selesai daripada kuliah dia. Aku pun lipat kain selimut balik. Fa wallazi nafsi biyadih, Abu Hurairah bersumpah, wallahi ma nasitu minhu syai'an ba'du, aku tak lupa lagi apa saja yang diajar oleh Nabi lepas pada tu, tak lupa. Itu dia panggil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karamat kepada Abu Hurairah yang sangat setia menuntut ilmu. Allahu akbar. Hani'an laka ya Abahir. Abu Hurairah meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah. Umur dia 78 tahun. Saman was sab'in. 78 tahun radhiyallahu anhu wa ardahu. Ini tuan syekh kita ni, setiap kali lalu nama sahabat, kalau yang dah sebut di awal tu, di akhir dia tak sebut cerita yang sama. Dia tukar supaya kita dengar, kita tak jemu kan. Kita tak jemu. Ada pula cerita ni, tapi dalam versi lain, dalam episod lain. Baik. Yang kedua, siapakah laki-laki tadi yang baik hati, sanggup turun basahkan khuf dia semata-mata nak beri anjing minum? Siapa dia? Adakah dia Nabi? Adakah dia orang ni? Jawabnya, lam yarid ismah, tidak terdapat nama dia dalam mana-mana riwayat. Dari negeri mana dia? Tak ada. Dari kampung mana? Tak ada. Yang adanya rajulun, seorang laki-laki, nakirah. Ini menyebabkan kita tertanya-tanya, siapa dia ni? Zaman mana dia ni? Kaum mana? Nabi SAW tak sebut. Nabi kata ja'a rajulun, marra rajulin, marra rajulun. Rajulun makna seorang laki-laki.
Jadi Tuan Syekh kita ni kata ayyakuna rajulu min bani Israel. Pada analisa yang saya buat, laki-laki ni zaman Bani Israel dulu. Sebab Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. "Wa hadithu an Bani Israel wala haraj." Kamu ceritalah tentang Bani Israel, tak salah. Tapi ingat, "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang dusta ke atasku dengan sengaja, ambillah tempat duduk dia dalam neraka. Na'udzubillah. Hadis ini rawahul al-Bukhari wa ghairuh. Jangan main. Kalau siapa nak bohong atas nama Nabi, jangan. Pasal itulah hadis palsu ni sangat bahaya. Baik. Dan mengikut riwayat yang lain, ini analisa Tuan Syekh, dia kata analisa dianya Bani Israel, orang laki-laki tu. Sebab dari riwayat lain daripada Abu Hurairah, dia kata bainama kalbun yatifu birakiyatin. Sedang anjing duduk pusing tepi telaga. Kada yaqtuluhul atash. Maknanya dahaga dia, haus dia ni hampir-hampir membunuh dia. Dahaga sangat. Iz ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur, baghaya ni zaniyah, pelacur daripada Bani Israel, dia tengok anjing, dia perkesian. Fanaza'at muqaha, maka dia buka khuf dia, kasut dia tadi. Fasaqathu, dia ambil air dalam telaga, dia bagi anjing tu minum. Faghufira laha bihi, maka dia diampunkan dengan sebab ikhlasnya dia, kerana Allah bantu anjing minum. Hadis ini juga muttafaqun alaih dalam Lu'lu' wal Marjan. Baik. Itu dia panggil analisa dianya, laki-laki tu Bani Israel. Baiklah para pelajar. Ada juga setengah ulama kata boleh jadi itu cerita analogi je. Nabi nak buat bandingan kepada sahabat. Tapi jauh. Analisa yang kedua ni jauh. Yang pertama, analisa yang pertama itu lebih dekat. Mana cerita tu berlaku, mukjizat Nabi, Nabi tahu, Nabi cerita. Maka jelaslah kepada kita. Di sini para jemaah sekalian jangan salah faham. Setengah orang salah faham. Oh, dia kata kalau lah pelacur bagi minum anjing sekali pun dah diampunkan dosa, baik aku bela anjing kat rumah. Berat lagi kita kan. Geng-geng touch in a dog apa benda. Yang duk dekat anjing tu. Dia kata pelacur tu minum air sekali, bagi anjing minum apa, aku ni bela anjing terus. Kita kata jangan duduk tafsir sendiri kak cerita. Itu kalau cerita ini Bani Israel, maknanya itu dia panggil cerita orang dulu banyak benda yang halal bagi dia tapi tidak baik bagi kita. Ada juga ni syar'u man qablana, dia panggil dalam istilah usul. Baik, kita pindah kepada al-lughah. Bahasa Arab ni bahasa yang mantap. Mula-mula zaman Nabi itu kemah. Tapi apabila ramai yang masuk Islam ni dari kalangan bahasa ajam, dari bangsa Turki, dari bahasa Parsi, dari bahasa, maka bercampur habis dah. Jadi para ulama buat kaedah bahasa, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis Nabi SAW, dan ambil daripada bahasa piau orang-orang Arab Badui. Dia panggil al-badiyah, yang tak bercampur dengan orang luar ni, maka itu dia kira bahasa yang asli. Karena itulah masyhurnya kata Imam Syafi'i itu dia pergi duduk di bawah satu kabilah Arab, dia nak suruh pasih dia punya bahasa. Baik, tapi kita hari ni banyak campur-campur. Baiklah. Maka kalimah bi'run, kalimah perigi, telaga tadi, yang sahihnya dia muannas, bukan muzakkar. Muannas. Waktu tu Nabi kata, kan Nabi sebut, Nabi kata apa? Nazala tadi saya sebut fanazala fiha, ha tu balik kepada muannas. Ini bahasanya. Dalam Quran Tuhan sebut wa bi'rin mu'attalatin, fawajada bi'ran fanazala fiha. Jadi itu dia panggil dari sudut bahasa lah, bahasa Arab.
Isu yang keempat, al-kilab. Anjing tu dia punya ada gaya tersendiri yang Allah ciptakan. Makhluk anjing ni dia punya gaya dia sendiri, iaitu lidah dia terjeler kat luar. Dan dengan lidah itulah dia duduk kerja, duduk cium benda-benda, duduk cek tengok kan, terjeler lidah. Sekarang ni anjing-anjing polis tu, jangan main. Berapa harga dia tu? Dia boleh jauh lagi, dia boleh cium bau apa ni? Bau dadah ke bau apa, boleh cek. Allahu akbar. Itu lidah anjing ni makhluk yang pelik. Tapi Allah sekat. Syariat Islam kita, syariat Nabi Muhammad SAW, dia tak benar kita bela anjing. Siapa dia bela anjing tanpa sebab, saja nak suka-suka ikut orang putih je, setiap hari hilang pahala dia 2 qirat. Hilang pahala tak banyak dah, ambil dia anjing pula naya kan. Kemudian kenapa anjing ni terjeler lidah sentiasa? Tuan-tuan boleh jawab apa ni? Dia bukan kerana dia lapar, bukan kerana dia dahaga saja, memang lidah dia duduk luar, terjeler lidah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran suratul A'raf, famathaluhu kamathalil kalb. Bandingan ulama yang jahat itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas. Kalau kamu kejar dia, dia penat, terjeler lidah dia. Au tatrukhu yalhas. Atau kalau kamu biar duduk saja pun, dia duduk relax gitu pun, nyek lidah dia terjeler lidah. Itu dia panggil sifat anjing. Jadi dalam cerita ni, anjing tu duduk jilat-jilat tanah. Memang perangai dia menjilat-jilat, tapi nampaklah orang panggil agak kritikal keadaan dia tu sebab terlalu dahaga. Lain lah. Jeler biasa ni dengan jeler tu kan. Jadi saya baca dalam Kitabul Hayawan, dia kata kitab hayawan ni mengatakan bahawa anjing ni di antara hayawan yang tidak berpeluh. Sebab tu Allah beri lidah dia luar sentiasa. Kalau kita binatang lain, kalau dia ada, dia berpeluh, keluar peluh, dia ikut masam, ikut lubang-lubang apa ni, bulu roma ni kan. Anjing dia tak ada peluh. Jadi air dalam tubuh dia ni, dia keluar melalui lidah. Itu rahsia. Pasal itulah jangan main-main dengan anjing. Tapi dia punya hidung dia tu tajam. Kan anjing hok jaga dadah ni, dia bagi makan dadah, dia tahu. Dia bau ni, dia boleh kesan. Oh, ada dadah dalam kereta, dalam lori, dia boleh cari. Baru ni ada seorang pakcik hilang. Dia masuk dalam kebun dia, hilang. Bomba penyelamat di kawasan saya ni minta bantuan rescue daripada bomba anjing pengsan dari Kuala Lumpur. Mari anjing. 2 ekor mari. Dia mari. Pakcik tu naik basikal bagi dalam kebun dia. Naik basikal. Basikal tu ada kat tepi tu. Pakcik Hasan nama dia. Bila anjing tu pergi kat basikal, dia duduk hidu. Duduk jeler lidah, duduk hidu bau situ. Cukup dia punya deria dia tu sudah tangkap dia punya bau. Tiba-tiba dia angkat kepala, dia lari terus pergi. Dia lari masuk dalam hutan. Pengawal dia ni ikut. Tak sampai beberapa minit, jumpa pakcik tidur terguling di bawah pokok. Masya Allah, Tuhan beri pada dia. Saya tanya apa nama Cina yang jaga anjing tu. Kata, berapa harga ni bang? Harga seekor ni berapa? Dia kata, boleh lah sama dengan harga kereta apa orang lari laju ni. Viva Maybe. Masa tu tengah tular cerita Maybe. Dia kata, boleh lah sama dengan harga Maybe. Dia kata banyak puluh ribu juga tu seekor anjing. Ini cerita anjing. Baiklah, kita balik ke cerita kita lah. Anjing ni banyak panjang hikayat. Yang kelima, al-hayawanat wal makhluqat kainat hayyah. Semua binatang-binatang makhluk yang hidup ini Allah Ta'ala ciptakan dia, jadikan dia kan
ada yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kisah mereka, seperti dalam suratul An'am, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'. Jadi Tuhan, semua binatang-binatang melata atas bumi, hodok terbang itu semua tu satu ummah, mana satu makhluk yang dicipta oleh Allah, macam Tuhan cipta makhluk kita juga. Maka Allah jadikan makhluk-makhluk ini hidup atas dunia ni, hidup di atas muka bumi ni macam kita nak hidup juga kan. Masya Allah. Dia perlu kepada makan, dia perlu kepada minum, dia perlu tempat dia nak berehat dan macam-macam. Seorang ulama nama dia Abu Ishaq Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi ni dia berjalan dengan kawan, dengan murid-murid dia satu hari. Fa'arada fi tariq kalbun. Ada anjing duduk relax situ, anak murid duduk halau dia. Syirazi kata, la laistaratu. Kenapa kamu halau dia daripada jalan? Sebab kita nak lalu je. Dia kata, la ama alimta anna at-tariqa baini wa bainahu mushtarak. Jalan ni untuk kita, untuk dia. Kalau dia nak lalu ni, kita tak boleh halang dia. Kecuali anjing yang jahat, kita tengok nanti. Maknanya hak hayawan tu ada, tapi hayawan ni kita kena jagalah juga. Ni belah anjing tak kawal, berok habis depan tangga orang, macam-macam duk jilat. Alah. Sama juga dengan kucing. Belah kucing habis masuk duk berok atas rumah orang, bosok bangang habis mari kencing. Biasa jahat kucing ni, dia suka kencing, tak tahu kalau. Kadang-kadang kita parking motosikal saya ni, saya punya skuter yang kita naik tu, tak tepi-tepi masjid, tiba-tiba habis kuliah tengok berjeruk pasar dah, yang kecil ni kucing. Itu masalah kita ni. Ya, kalau kita bela hayawan ni, kita kena kurung dia, kena ada tempat dia, jangan lepas pergi duk main merayau atas rumah orang, itu tak bagus. Nanti orang marah kan, kita kata, marah ke makhluk Tuhan pula. Kita tuan dia tak peduli. Ini masalah. Baiklah. Isu yang keenam, Islam mengharamkan kita menyakiti hayawan-hayawan yang hidup, yang baik-baik, dan memberi pahala kepada sesiapa yang buat baik kepada hayawan. Orang buat baik pada hayawan boleh pahala, buat khianat pada hayawan boleh bala. Mana dalil? Dalilnya sabda Nabi SAW, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin rabatatha. Seorang perempuan masuk neraka dengan sebab seekor kucing yang dia ikat. Dia ambil kucing, dia ikat, dia tak bagi makan. Kalau kita letak dalam sangkar lah, letak dalam tempat ni, tak bagi makan. Walam tada'ha ta'kulu min khasyasil ardi. Kalau dia lepas, kucing tu boleh je pergi cari makan sendiri. Dia cari benda-benda dia boleh makan ni. Kalau kamu kurung dia, mati dia kering, nak makan apa kan? Maka hadis ni dalam riwayat lain, uzibat imra'atun fi hirratin. Seorang perempuan diazab dalam neraka dengan sebab menyeksa seekor kucing. Hadis ini muttafaqun alaih. Maknanya bahayanya kita para jemaah sekalian, kalau kita khianat kepada hayawan, tak boleh. Berdosa kita buat. Satu lagi cerita, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia lalu di Madinah, dia tengok pemuda-pemuda bifutiani Quraisy. Mana Quraisy dia kata, tak tahu di mana, tak sebut ni. Futiani Quraisy. Mana anak-anak Quraisy duk main. Dia ambil burung, dia ikat di kayu, lepas tu dia main panah tam. Dia panggil buat hadah, buat target. Mana hayawan hidup ni, dia jadikan target. Siapa dia tak kena, anak panah tadi boleh ke tuan burung. Siapa dia kena burung, ambil ke dia lah burung tu. Falamma ra'au ibn Umar, bila mereka tengok Ibnu Umar lalu, tafarraqu, semua lari. Macam kita lah, ustaz lalu kan. Jangan main. Lari. Ibnu Umar bila tengok, dia kata, man fa'ala haza? Siapa dia khianat kepada burung ni? La'anallahu man fa'ala haza. Allah Ta'ala laknat siapa yang buat ni. Mana ambil hayawan sebagai target untuk dia main. Dia
Sama ada dia panuh kau, dia lastik kau, dia lontar kau, tak kira. Yang penting jahat. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Allah Taala, Rasulullah sallallahu laknat siapa yang menjadikan benda yang bernyawa sebagai target. Tak boleh. Kalau kita nak main, kita ambil lah apa-apa. Beli burung plastik ke pacak situ, boleh ya, kan? Burung sungguh tak boleh. Ingat ni, hadis ni muttafaqun alaih. Baik. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala juga telah beri pahala, beri balasan yang baik kepada orang yang buat baik kepada hayawan dalam kisah tadi, kisah laki-laki dengan anjing tadi, ataupun kisah baghiyun min baghaya Bani Israel, si pelacur Bani Israel tadi juga dimaafkan sebab apa? Sebab dia buat baik kepada hayawan. Jadi para jemaah sekalian, cuma kita dalam masalah ni kena kena jangan melampau lah. Setengah orang ni pula, oleh tanda Nabi suruh jaga hayawan, dia beli kucing ribu-ribu harga. Makannya kucing, dia punya kos jaga kucing seekor di rumah dia tu, dia boleh bagi makan orang miskin 3 keluarga sebulan. Kita kata lah, ini melampau. Bukan siapa mereka itu. Baiklah kamu ambil makanan pergi bagi kabidin ratbin mu'minin mu'minah yang lapar di kampung awak tu. Ni jaga kucing sampai ribu-ribu. Kenapa? Jaga anjing tu lagi dahsyat. Kita ni seimbang lah, seimbang. Kucing comel tak weh. Kan? Macam-macam dia orang lah ni minat kucing. Dia kata biarlah, anak tak ada dah kita ni, jaga kucingnya lah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, yang ketujuh, bila laki-laki tadi bila tengok anjing kehausan, dahaga yang sangat, jadi lembut hati dia nak tolong, nak bantu. Dia pun turun semula dalam telaga, pergi ambil air. Nak ambil air tadi, payah, dia pun cabut dia punya khuf, gigit dengan gigi dia, buat naik atas. Di sinilah dibahas oleh ulama kenapa Allah maafkan dia. Adakah kerana anjing tu anjing, dengan sebab anjing, kata di para ulama, li'anna rajul, kerana laki-laki tadi melakukan perbuatan demikian semata-mata kerana Allah, maka Allah maafkan dia. Termasuk juga baghaya tadi, baghaya Bani Israel tadi, yang pelacur lah dia, juga dia buat kerana Allah. Waktu tu ikhlas dia. Jadi Allah Ta'ala maafkan dia. Boleh jadi lepas pada itu saya tak tahulah apa jadi. Boleh jadi dengan dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, dia jadi orang salihah, lepas pada itu dia taubat daripada pelacuran. Kita kata wallahu alam. Baiklah para jemaah sekalian, yang pentingnya bagi kita, lafaz Allah tu fasyakarallahu, mana Allah Ta'ala terima kasih kepada dia, maka dimaafkan. Baik, yang ke-8, para sahabat rasa pelik. Kan? Para sahabat rasa pelik dengan apa yang Nabi sebut tadi. Dimaafkan dosa dia dengan sebab anjing. Maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, inna lana fil bahaim la ajran. Kita bantu binatang boleh pahala Rasulullah? Nabi kata, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Semua yang ada jantung, yang berdenyut, yang bernyawa, kalau kamu bantu boleh pahala. Kalau kamu bantu boleh pahala. Baik. Apa sajalah. Yang penting hayawan-hayawan yang baik-baik. Habis, kalau kita bantu orang manusia, lagi boleh pahala. Timbul soalan ni, sebahagian daripada NGO yang bantu gelandangan, dia panggil gelandangan ni, banyak juga orang yang non-Muslim. Yang Islam pun tak semaya puak ni. Dahlah susah. Tidur atas kotak, di bawah jambatan, solatnya tidak, sebahagian, bukan semua. Jadi dia tanya soalan, Ustaz, kalau kami bantu orang ni, boleh pahala ke tak? Kita ni kalau main sensitivity, lantak lah. Dia tak semaya, baik aku bagi makan ke anjing kan. Anjing tentu dah dia tak solat. Macam mana nak jawab?
Jawabnya kita jawab dengan hadis tadi. Nabi kata apa? Fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap jantung yang bergerak, maknanya orang itu hidup, boleh pahala. Gilah, bagilah kepada dia. Kita kata kalau bagi makan ke anjing pun boleh pahala, takkan bagi makan manusia tak boleh pahala. Dengan kita mengharapkan insya-Allah apabila dia sihat boleh, otak dia waras, dia akan bertaubat, dia akan solat, dia akan puasa, dia akan jadi orang baik. InsyaAllah. Itu dia panggil tak kira lah. Kita nak, termasuk non-Muslim kita bagi dia. Cuma ada syarat-syarat lah kan. Setengah orang kata kalau duit zakat tu kena hak pada orang Islam. Ini khilaf. Yang penting saya nak kita, tetapi kalau kita ada orang Islam, bukan Islam, patutnya utamakan yang Muslim dulu. Tapi kalau makanan kita cukup, bagi semua. Bagi semua. Asalkan dia manusia. Hayawan kita boleh bagi. Kita bagi apa saja yang kita ada. Baik. Yang ke-9. Yang ke-9, kalau kita letak bekas contohnya, kan? Kita letak depan rumah kita ni bekas air. Kalau tuan-tuan pergi Mekah perasan ke tidak? Pakcik-pakcik, tok syekh ni. Kan dia letak air situ, burung merpati duduk minum. Kemudian mari pula orang tabur makanan. Itu menarik tu. Jadi kalau kita boleh buat. Umumlah kata pahala ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Mana-mana orang Islam yang tanam pokok, au yazra'u zar'an, tanam pokok lah juga, jenis pokok lah. Ghars, zarak ni pokok yang besar, pokok yang macam pokok sayur-sayur begitu. Fayakulu minhu tayrun, mari burung makan. Au insan, ataupun manusia pergi makan. Illa kana lahu bihi sadaqatun, dia jadi sedekah. Tuan-tuan jangan marahlah kalau kita tanam pokok contohnya, burung mari makan, tupai mari makan. Kita kata itu rezeki dia. Tapi kalau kita nak makan juga, kita kena jagalah pokok kita tu. Kalau tidak, jawab dia makan buah nangka yang ditebuk oleh tupai lah. Kan? Makan apa dia ni, durian yang sudah dimakan ditebuk oleh tupai, tak sedap kita. Ini kita, yang pentingnya kita niat kita tanam pokok ni, biarlah makhluk makan. Manusia nak makan. Ni tidak kita macam nak perang dunia bila kita bila dia makan hak kita. Jangan. Maka di sana ada satu kaedah yang terakhir lah ni. Yang terakhir, Nabi SAW sebut beberapa jenis hayawan yang boleh kita bunuh. Dia panggil hayawan yang jahat. Dalam hadis yang sahih, Nabi sebut khamsu fawasiq, 5 jenis binatang makhluk perosak. Yuqtalna fil hilli wal haram, boleh dibunuh ketika kita duduk di tanah halal dan juga termasuk dalam tanah haram. Tanah haram ni kita tak boleh tangkap hayawan, tapi hayawan ni mu jumpa Mekah, tepi Kaabah, boleh bunuh. Yang pertama al-hayyatu, ular. Ular bisa bunuh. Wal ghurabul abqa. Ghurab, apa dia ghurab ni? Burung gagak. Ada kata abqa ni gagak yang separuh putih, separuh hitam, tapi ada kata umum lah. Asalkan gagak lah. Wal fa'ratu, tikus. Tikus boleh tu. Wal kalbul aqur, anjing beken. Anjing hok beken boleh bunuh. Bahaya kakak tu, nya kekah kita kan, gigit sakit. Tak gigi dia main-main. Wal hudayya aul al-hida'ah. Hida'ah ni dia panggil, dia kata burung yang duduk makan anak burung tu, burung helang. Ada kata helang merah kan. Ini di antara hadis ni rawahu Muslim. Baik, ada lagi hadis Ummi Syarik. Nabi SAW amara biqatlil auzaq. Nabi juga perintahkan supaya kita bunuh cicak. Menata cicak ni boleh dibunuh. Sebab apa? Sebab dia
binatang yang yalah taik cicak ni kotor habis kita, kemudian dia pula pergi sokong sekongkol dengan Nuh, dengan Namrud yang nak bakar Nabi Ibrahim zaman dulu, sampai hari ni pun dia diperintah oleh bunuh, dia dibunuhkan dia. Cuma itu di antara binatang, maka Nabi kita larang bunuh daripada binatang. 16 semut tak boleh, nahlah lebah tak boleh bunuh, hudhud burung belatuk. Ini di antara binatang yang surat, dia kata surat ni ta'irun dakhmur ra's, burung yang besar kepala dia, macam mana apa burung nama ni. Jadi ada jenis-jenis yang haywan Nabi kita sebut jangan bunuh, ada yang dibenarkan untuk bunuh. Mana kalau binatang tu berbisa, bolehlah kita bunuh dia. Kalau binatang tu baik-baik, tak payah kita bunuh. Ataupun hayawan yang makhluk perusak, tikus dengan geng-geng dia lah. Nabi takkan nak sebut semua binatang. Anjing, beking. Kalau binatang lain yang beking, sama juga. Boleh je kita bunuh dia. Baiklah para pelajar sekalian, kesimpulan daripada apa yang kita cerita di sini, kita nak mengatakan semua makhluk yang bernyawa boleh kita beri pertolongan, kita beri bantuan, kita boleh pahala insya-Allah. Walaupun dia bukan Islam, walaupun dia tak solat, tapi mudah-mudahan ni kita mengharapkan mereka akan insaf masuk Islam dengan sebab kita buat baik kepada dia. Alhamdulillah. Baiklah. Yang penting bagi kitanya, semua kebaikan yang kita buat tu kena niatkan Allah Azza wa Jalla. Niatkan Allah. Pada itulah baru ni bila ada seorang yang tular masuk kucing dalam mesin pengering kan. Oh, mati habis kucing. Satu Malaysia pakai kutuk dia. Ini kita kadang-kadang kita kena berhati-hatilah tuan-tuan dengan makhluk-makhluk Allah SWT ni, kita buat baik dan mudah-mudahan kita dapat pahala dengan sebab. Tapi jangan melampau lah kan, macam saya sebut awal tadi. Ni belah hayawan siapa banyak biti habis, jiran sebelah rumah makan tak ada makanan, kita duduk jamu kucing dalam rumah kita beribu-ribu sebulan. Kita kata ini juga al-ghuluw fi hubbil qitat, melampau sangat cinta kucing pun masalah juga kita. Baiklah, alhamdulillah, kita tamatkan perbincangan kita di sini. Kita jumpa lagi dalam siri yang lain insya-Allah. Untuk maklumat para pelajar sekalian, setakat yang saya cari ni, kitab ni tidak ada PDF pun, tidak ada terjemahan pun, tidak ada. Besar-besar ni ada 10 jilid. Jadi dengar-dengar yang Abu Anas cerita je lah dulu kan. Ada ramai ni maknanya tanya, ustaz saya nak beli kitab ni, sedap ni. Saya kalau dah sedap dengar kuliah Abu Anas je lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.